selamat pagi. Masih bersama kami di Awani Pagi. Naila Huda dan bertemankan rakan tugas Afizi Azaman pada segmen khas Realiti Rakyat. Bercakap tentang penularan wabak COVID-19 ini yang tidak akan melemahkan kita jika kita bersama-sama menghadapinya. Dan anda tidak berseorangan dalam menghadapi waktu getir ini. Kami di Astro Awani membawakan Realiti Rakyat, tumpuan khas yang mengangkat suara rakyat dan juga realiti kehidupan mereka akibat COVID-19 ini. Untuk rakyat, anda boleh menghubungi Astro Awani. Untuk kepimpinan, Astro Awani akan memberi peluang kepada setiap wakil rakyat yang anda lantik untuk menyuarakan realiti di kawasan anda. Dan ekonomi juga penting, oleh itu dari sekecil-kecil usahawan mikro sehinggalah perniagaan gedung besar. Ini platform untuk anda suarakan isu dan juga inovasi yang diperlukan. Setiap masalah, segala kegusaran akan kami bawakan di Astro Awani. Tiada yang tertinggal, tiada yang terpinggir. Kerana Astro Awani prihatin dan kekal di rumah. Kita jaga kita untuk hapuskan COVID-19. Dan segmen Realiti Rakyat hari ini di Awani Pagi bermula sekarang. Baiklah, segmen Realiti Rakyat hari ini kita akan mulakan dengan Ahli Parlimen Cameron Highlands, iaitu yang amat berhormat Ramli Muhammad Noor. Kalau kita boleh terus saja kepada isu di Cameron Highlands, YB ada bersama saya ke tak hari ini? Assalamualaikum, selamat pagi. Kesalam tuan. Okey YB, mungkin YB boleh ceritakan sedikit tak, sekarang ni kita tahu Cameron Highlands itu merupakan kawasan pelancongan dan penduduk di kawasan sekitar itu, perniagaan di kawasan sekitar itu banyak bergantung kepada aktiviti pelancongan untuk menjana ekonomi sekarang ini. Tetapi saya ingin melihat kepada rakyat itu sendiri sekarang ini, ada tak terdapat beberapa perkara, beberapa isu luahan daripada mereka yang sentiasa YB terima hari demi hari sejak daripada perintah kawalan pergerakan ini dilaksanakan. YB boleh ceritakan kepada kami? Okey, kita spesifik kepada kawasan Parlimen Cameron Highlands. Ya. Kita seperti mana negara dan rakyat sedia maklum bahawa Cameron Highlands ni adalah satu pusat pelancongan yang vibrant, yang mana menjanakan pendapatan ekonomi dari segi tourism kepada negara dan rakyat. Apa yang kita dapati dari impak dia lah, impak dari segi impak ekonomi, kita lihat kehadiran pelancongan amat ketara berkurangan. Ya. Perkhidmatan seperti perhotelan dan homestay, perkhidmatan pemakanan, semua drop. Tapi walau bagaimanapun, untuk mitigate benda-benda dalam isu begini kan, pihak kerajaan terutama yang berkaitan isu-isu bantuan dan sebagainya, kita sedaya upaya cuba memberi perkhidmatan dan bantuan yang terbaik untuk rakyat. Mana yang kurang kita cuba dari segi pemakanan dan sebagainya, kita up to date dari segi jabatan kemajuan, kebajikan masyarakat, jabatan kemajuan orang asli, dan mengimpact pejabat saya sendiri. Kita monitor keperluan rakyat tu dan mitra itu bagi yang terbaik. Ya. YB, kita semestinya perlu sentuh tentang isu lambakan sayur. Sektor pertanian amat penting, signifikan di Cameron Highlands. Dan kita lihat Kementerian Pertanian dan Industri Makanan katanya akan tangani isu lambakan sayur ini. Timbalan Menterinya Datuk Syed Abdullah Maknawi kata, dalam suasana COVID-19, kita mengharapkan pengeluar makanan supaya lebih kreatif dalam memasarkan hasil mereka. Mereka perlu berfikir lebih ke hadapan seperti menjual dalam talian, perkhidmatan penghantaran berbanding cara konvensional. Kita nak tahu, adakah ini sebenarnya realistik? Adakah golongan petani di Cameron Highlands sebenarnya mempunyai akses kepada kemudahan, kepada internet untuk mereka memodernkan cara-cara pemasaran itu, dan adakah ini realistik? Perkara ni perkara yang baru. Ya. Kita kalau kita lihat pada konvensional dulu kan, kita ada supply chain itu berjalan dengan baik. Hanya bila dengan isu wabak COVID ini timbul, jadi kita kena innovate. Perkara ini pun kita tengah at infant stage. Mana keperluan sayuran, dan kita sedaya upaya bantu pengusaha-pengusaha perkebunan sayur ni. Dari segi industri persayuran ni, tanaman ni kita lihat pada peringkat awal aja kerana isu pengantaran kan. Tapi benda itu telah dapat diselesaikan melalui koordinasi jabatan kerajaan dan pergerakan pengantaran ni kita monitor sebaik mungkin. Dan keperluan dikata seumpamanya pengantaran ke pasar burung,
kita facilitatekan benda itu supaya tidak terputus. Ya. Itu berlaku. Ya, YB, ini menjurus kepada isu yang lebih besar mengenai logistik makanan pada tahap negara, ya. Dari satu sudut kita lihat lambakan makanan yang tidak dapat disampaikan. Kita lihat pada lagi satu sudut kekurangan bekalan makanan itu buat keluarga yang pendapatan rendah. Jadi ini menjurus kepada masalah yang lebih besar bukan saja di Malaysia, seluruh dunia menghadapi masalah logistik ini. Jadi apa mungkin cadangan YB yang berada di Cameron Highlands mendengar mungkin keluhan rakyat dan golongan petani di sana, apa yang diperlukan untuk memastikan logistik makanan ini tidak terjejas dalam jangka masa yang panjang jika kita berdepan dengan krisis lagi? Okey, dari perspektif production, saya lihat benda ni okey, tengah berjalan baik. Hanya seperti mana yang saya nyatakan tadi, pengantaran, ya, logistik pengantaran. Pada peringkat awal masa COVID ini berlaku, berjalan awal COVID ini, jadi tersekat sedikit. Tapi selepas kita lihat apa yang perlu dilaksanakan, terutama koordinasi dari pihak kuasa, kelulusan untuk lori ini bergerak, lepas tu lagi keselamatan, sanitization dan sebagainya. Kita lihat benda tu dah peringkat ni selepas 2 minggu berlaku ni okey dah, insyaAllah kita dapat supply pergerakan. Lambakan tu saya rasa amat dah berkurangan dah sekarang. Kita dapat koordinatkan benda ini sampai ke market di in fact sampai ke Singapura. YB, bagaimana nak memastikan masyarakat orang asli yang berada di Cameron Highland itu mendapat bantuan yang mencukupi dan juga yang sepatutnya? Adakah sebarang gerak ataupun aturan yang diaturkan oleh pihak YB, ataupun bagaimana mahu memastikan bahawa setiap keluarga orang asli itu mendapat akses keperluan yang berpanjangan sepanjang tempoh Perintah Kawalan Pergerakan ini? Dan mungkin YB ada tak perancangan sekiranya PKP ini dilanjutkan lagi kepada fasa keempat, kerana kita sekarang ini perlu bersedia dalam menghadapi fasa-fasa yang seterusnya, YB? Okey, dari perspektif wabak COVID ini, kita memberi perhatian keseluruhannya kepada masyarakat yang ada di Cameron Highland ni. Impact daripada segi kebajikan, terutama pemakanan. Kalau kita lihat di Cameron Highland ni amat unik sekali. Pesakit yang telah kita identifikasikan yang terlibat, terutama di kawasan orang asli, sekarang ni ada 1 atau 2. Yang confirm pada hari ini 2 orang sajalah. Jadi apa yang kita laksanakan, kita kuarantinkan kawasan tu dan supply pemakanan berterusan. Jabatan-jabatan kerajaan amat kooperatif dan benda ini kita pastikan berterusan. Jabatan yang terlibat seperti Jabatan Kemajuan Orang Asli, Jabatan Kebajikan Masyarakat dan juga pejabat saya sendiri. We make sure kita pastikan supply of food, keperluan seharian mereka yang kawasan-kawasan terlibat itu berterusan. Tidak terputus. Dan in fact Kementerian Kesihatan Malaysia pun kita letak di situ untuk monitor benda ni. Ini perspektif untuk masyarakat orang asli. Manakala yang lain tu, masyarakat lain tu, pejabat 3 jabatan kerajaan ni memainkan peranan masyarakat ni, saya tengok adalah efektif. Terutama juga bantuan daripada Kerajaan Negeri Pahang. YB, saya nak tanya satu soalan sebab sekarang ni Perdana Menteri umumkan bahawa proses pembelajaran kepada pelajar itu akan dilakukan secara atas talian. Cameron Highlands, adakah rangkaian internetnya okey sekarang ini ataupun perlu penambahbaikan untuk dibuat? Sebab kita bimbang kerana walaupun sekarang ini tarikh-tarikh peperiksaan masih lagi belum diumumkan sama ada ia akan dianjakkan ataupun tidak, tetapi dalam masa yang sama ini sedikit sebanyak menjejaskan para pelajar untuk belajar di rumah dan sebagainya seperti yang disarankan oleh kerajaan. Jadi capaian internet tu macam mana dekat Cameron Highlands, dan jika susah untuk kita laksanakan proses pembelajaran atas talian di Cameron Highlands, apa mungkin inisiatif yang boleh kita fikirkan, YB? Okey, ini satu perspektif ya. In fact saya pun tengah berfikir. In fact saya ada bincang dengan menteri tentang perkara ni kan. Terutama sekali di kawasan luar bandar. Di kawasan luar bandar ni kita ni akses kepada internet ni amat berkurangan, terutama sekali di kawasan-kawasan orang asli. Ya. Jadi kaedah lain yang saya nampak ialah sama ada kebenaran ini
dipusatkan di sesuatu tempat tu untuk mereka senang untuk mengambil peperiksaan yang dijangkakan. Tapi kalau jika agak tidak boleh langsung, kemungkinan setengah area tu access tu amat bad. Jadi saya rasa kemungkinan Kementerian Pendidikan kena fikir kaedah lain bagaimana nak melaksanakan peperiksaan ini. Ya. YB, kita juga nak menyentuh tentang bantuan prihatin nasional BPN prihatin, dan kita nak tahu adakah rakyat di Cameron Highlands itu mempunyai akses ataupun adakah bantuan itu telah pun mula disalurkan kepada mereka di Cameron Highlands, terutamanya mereka yang dari komuniti orang asli ini. Bagaimana untuk salurkan bantuan prihatin itu kepada mereka, kerana banyak bergantung kepada akses kepada internet dan sebagainya. Jadi adakah mereka mula mendapat bantuan prihatin itu? Bantuan prihatin ini boleh dikoordinasikan. Ia nak lebih bagi pendapat saya, and the best access is kalau bagi kawasan pedalaman, you got to somehow rather gunakan agensi-agensi kerajaan, terutama Jabatan Kebajikan Masyarakat, Jabatan Kemajuan Orang Asli yang spesifik bertanggungjawab terhadap kebajikan masyarakat. And then itu tak menjadi masalah bagi saya. Apa yang saya lihat di Cameron Highlands ni, pasal benda itu dikoordinasi dengan baik. YB, dalam masa yang sama juga kita nak menghadapi bulan Ramadan dalam hujung bulan ini. Sekarang ni kalau di kawasan-kawasan lain ada yang telah pun membuat inisiatif e-bazar dan sebagainya kan. Mungkin dalam kawasan YB ada tak sebarang perancangan mungkin kita nak memastikan bahawa para peniaga dapat yang terutamanya dalam sektor F&B, makanan dan juga minuman ni mereka sudah pasti terkesan. Jadi bazar Ramadan ini penting untuk mereka untuk menjana balik pendapatan mereka supaya ada makanan yang boleh diletakkan di rumah mereka. Dan dalam masa yang sama kita nak memastikan bahawa penjarakan sosial itu berlaku dan proses penghantaran ke rumah-rumah dan sebagainya bazar Ramadan itu perlu kita lakukan dengan teliti. Ada tak inisiatif yang mungkin kita boleh fikirkan ataupun perancangan YB untuk kita nak laksanakan e-bazar Ramadan dekat Cameron Highlands supaya pada bulan Ramadan nanti umat Islam khususnya lebih bersedia? Okey, benda ni ada kami berbincang dalam pusat kawalan bencana daerah yang diketuai oleh pegawai daerah di sini. Itu adalah satu option yang very good. Yang nampak dia option itu saja. Kerana kalau kita lihat tentang bazar ni, kita ikut perintah apa yang telah diputuskan tidak akan ada. Kerana kita nak disallow engagement beramai-ramai ini yang mana akan menyebabkan isu kesihatan pula. Jadi itulah yang dilihat the only option lah, mulai online aja. Dan benda ni kita tengah buat, in fact tengah laksanakan di Cameron. Okey, baiklah, terima kasih banyak YB. Ramli Muhammad Noor, Ahli Parlimen Cameron Highlands, kena berkongsikan mengenai keadaan di Cameron Highlands, suasana di sana, bagaimana kebajikan rakyat di sana, dan kita berterima kasih kerana melaporkan kepada kita mengenai perkara tersebut. Okey, baiklah, kita akan berehat dahulu seketika. Selepas ini kita akan terus kepada Ahli Parlimen Petaling Jaya, iaitu YB Maria Chin Abdullah yang akan bersama kita sekejap saja lagi. Kita rehat dulu. Bertemu kembali di Awani Pagi. Di segmen Realiti Rakyat, kami bawakan apa-apa sahaja keluhan anda dan kami akan mempersoalkan wakil-wakil rakyat apa inisiatif yang mereka akan lakukan ketika dalam tempoh PKP ini untuk memastikan kebajikan setiap lapisan masyarakat terjaga. Baik, kita akan terus bersama Ahli Parlimen Petaling Jaya YB Maria Chin Abdullah yang bersedia bersama kami menerusi Skype. Terima kasih dan selamat pagi YB. Dan kita terus nak membincangkan tentang Petaling Jaya, yang mana Petaling dikesan sebagai zon merah dengan 335 kes setakat ini di Petaling secara keseluruhan. Dan sekiranya PKPD, Perintah Kawalan Pergerakan diperketatkan, ada dilaksanakan di beberapa kawasan di Petaling, dan sekiranya terjejas di Petaling Jaya itu sendiri, apa contoh persiapan yang mungkin pihak berkuasa akan lakukan untuk memastikan penduduk di sesebuah kawasan itu bersedia dan mempunyai bekalan makanan dan barang keperluan yang mencukupi? Adakah pejabat YB bersedia sekiranya situasi itu berlaku? Assalamualaikum dan salam sejahtera. Selamat pagi.
Di Petaling Jaya kita ada sediakan melalui pejabat saya, dan saya dah kerjasama dengan ahli parlimen, ahli majlis dan juga adun yang berada di Petaling Jaya untuk mengedarkan barangan. Tapi ini adalah satu cabaran yang mana sekarang sebagai ahli parlimen saya sudah jadi pembangkang dan peruntukan saya pun dipotong dengan serta-merta. So saya dah cari lain-lain method untuk menghadapi cabaran ini. Saya dah mulakan fundraising campaign untuk mencari dana, membeli barang untuk penduduk-penduduk yang berada di Petaling Jaya. YB, kalau boleh YB kongsikan mengenai kalau kita lihat kerajaan ada umumkan pakej rancangan ekonomi, bantuan prihatin dan sebagainya. Penduduk di kawasan YB, ada tak YB dengar-dengar ada yang lagi masih golongan yang perlu dibantu? Kalau boleh YB spesifikkan kepada kita golongan apa yang terkesan di Petaling Jaya itu, YB? Saya rasa golongan yang perlu bantuan adalah yang pertama ialah golongan miskin yang dikatakan B40. Tapi B40 pun ada beberapa kategori. Ada yang mendapat 2,500 ke bawah dan juga ada yang mendapat 3,500 ke bawah. Dan dua-dua golongan ini perlu bantuan. Dan juga kita pun ada pekerja migran, refugees dan golongan terpinggir berada di Petaling Jaya. Dan saya rasa ini jadi satu cabaran sasaran bantuan telah diperluaskan kerana MCO yang dijalankan oleh kerajaan. Dan mereka perlu bantuan dan bantuan daripada kerajaan Selangor adalah banyak. Mereka pun ada beberapa skim untuk mengedar barangan dan juga mengedar wang tunai dan juga ada skim untuk membantu peniaga-peniaga. Dan saya rasa ini adalah satu tindakan yang amat penting dan diperlukan. So dan juga at the federal level kita pun nampak kerajaan ada beberapa skim untuk golongan B40 ini. Dan saya rasa memang skim-skim semua ini boleh bantu B40, tapi kita pun sekarang perlu memikir apakah kesan kepada pekerja migran, refugees dan sebagainya. YB, dalam masa yang sama, kalau tadi YB ceritakan ada inisiatif daripada pakej-pakej dan juga bantuan diberikan oleh Kerajaan Negeri Selangor, kita ada bantuan daripada Kerajaan Persekutuan, tapi kalau digabungkan dengan kedua-dua bantuan ini, adakah YB merasakan bahawa ianya mencukupi ataupun tidak untuk kita bertahan? Sebab Perdana Menteri sendiri katakan yang PKP ini kita akan melihat kepada saranan daripada Kementerian Kesihatan sama ada ia akan dilanjutkan ataupun tidak, tetapi Perdana Menteri sendiri katakan kita perlu bersedia, rakyat itu perlu bersedia. Jadi mungkin ada tak YB melihat kepada ketahanan bantuan-bantuan tersebut, mungkin tempoh ketahanan bantuan itu sampai bila, dan sekiranya tempoh tersebut telah pun berakhir, apa perkara-perkara yang boleh kita lakukan, bagi lagi bantuan yang jenis macam mana pula? Mungkin YB boleh ceritakan ataupun suarakan pendapat YB kepada Kerajaan Persekutuan dan juga Kerajaan Selangor itu sendiri, YB? Saya rasa bantuan-bantuan daripada kerajaan Selangor atau wilayah atau lain-lain negeri boleh bantu mereka, tapi ini adalah mengikut pendapatan 2,500 ke bawah. Tapi sekarang yang saya tadi katakan sekarang sasaran bantuan telah diperluaskan. Ada orang yang berhenti kerja, tidak bergaji, atau gaji mereka telah dipotong, atau mereka dibuang kerja. Dan golongan ini adalah lorry driver, pemandu teksi, peniaga-peniaga kecil dan orang yang bergaji harian.
ini adalah golongan yang mana mungkin skim ini tidak melibat mereka. So why I say that kerana semua orang ini adalah datang kepada pejabat saya dan saya rasa ini adalah satu aspek yang mana kerajaan perlu mengadakan satu skim untuk mereka, particularly saya rasa untuk migrant workers, pekerja migran, refugees dan orang golongan terpinggir. So saya rasa apa yang kita hendak buat sekarang, walaupun skim ini bagi barangan dan juga wang tunai melalui bantuan prihatin, tapi untuk jangka masa sederhana dan juga masa panjang, kita mesti ada satu hala tuju, satu plan. Bagaimana kita akan siap sedia selepas COVID-19 ini. Ya. YB, seperti YB tekankan tadi, kepentingan pekerja migran, pekerja warga asing dan juga golongan pelarian mungkin tidak dititik beratkan lagi kepentingan mereka itu dan apa mungkin keperluan yang mereka memerlukan. Jadi kita nak bercakap tentang kepentingan mereka ini, mereka tidak mempunyai akses kepada perlindungan kewangan, perlindungan sosial seperti mana yang kita sebagai rakyat Malaysia ada. Jadi apa inisiatif yang YB cadangkan untuk kita juga memelihara hak-hak mereka kepada pekerjaan dan juga hak mereka kepada pendapatan itu tidak terjejas dan juga penempatan mereka itu sendiri, itu antara isu yang ditimbulkan kerana mereka sentiasa ataupun seringkali tinggal di kawasan-kawasan yang ruang yang sempit, jadi itu susah mereka nak mengamalkan penjarakan sosial dan mereka antara golongan yang paling berisiko tinggi terdedah kepada COVID-19 ini. Jadi apa cadangan YB sendiri untuk jangka masa panjang kalau kita pertimbangkan PKP ini dilanjutkan? Mereka ada dua kategori refugees dan juga pekerja migran yang telah daftar yang saya rasa kerajaan boleh dapat boleh kontak NGO ke dapat senarai, sediakan satu senarai di mana mereka apakah keadaan status mereka dan bagaimana kerajaan boleh bantu mereka, adakah ini isu kewangan ke atau tidak cukup makan. Saya rasa itu easier to handle kalau mereka dah daftar dengan embassy, dengan United Nations ke NGO atau dengan kerajaan. Tapi ada satu golongan yang mana tak ada daftar undocumented workers. Ini saya rasa kerajaan mesti usaha bagaimana mereka boleh cari mereka melalui, saya rasa mesti kerjasama dengan ahli majlis di setiap negeri, cari mereka dan buat satu senarai. Jangan ambil tindakan yang keras kepada mereka, tapi hanya bantu mereka saja kerana mereka perlu makanan. Saya pun ada jumpa satu kes yang mana 4 orang berkongsi satu mi Maggi untuk satu hari. So itu sangat membimbangkan YB. Namun kita hampir ke penghujung Awani Pagi Realiti Rakyat, tapi kalau secara ringkas boleh berceritakan tentang dari sudut sosial pula, kita akan memasuki bulan Ramadan dan juga sambutan Hari Raya dan ini akan menjadi satu pengalaman yang sangat berbeza untuk seluruh rakyat Malaysia, terutamanya termasuk juga penduduk di Petaling Jaya. Jadi bagaimana untuk menyediakan terutamanya golongan warga emas dari sudut sosial, sokongan emosi dan mental yang mereka perlukan, apa persiapan YB sendiri untuk tempoh PKP ini dalam sokongan sosial pula dan untuk menyesuaikan diri dengan norma-norma baharu ini? Saya rasa sesiapa yang telah berdaftar dan telah masuk dalam database IKT akan dapat bantuan untuk menghadapi MCO ini dan juga Ramadan. Tapi ada orang yang tak boleh tak ada dalam database. Ini adalah golongan yang saya masih saya rasa
kerajaan perlu bantu mereka kerana mereka ada datang kepada pejabat saya dan mereka memang perlu bantuan. So ini pun ada golongan ya yang mana kita mesti ada plan daripada kerajaan. Satu ialah kongsi dengan semua ahli parlimen tanpa berpolitik, senarai ya siapa yang sudah masuk dalam PKC dan ada yang tidak dapat bantuan dan semua itu, bagi kita maklumat, bagi kita akses kepada information ini dan kita boleh bantu. Saya rasa ahli parlimen boleh bantu dalam krisis yang kita ada dalam negara ini. Ya. Okey, baiklah. Terima kasih banyak YB atas perkongsian mengenai rakyat di Petaling Jaya, bagaimana keadaan mereka sekarang ini, dan kita harapkan suara-suara pihak berkuasa, badan-badan NGO dan sebagainya mendengar diskusi yang kita bincangkan di pagi ini. Okey, baiklah. Saya rasa Awni Pagi segmen Realiti Rakyat berakhir di sini saja. Kita akan jumpa anda di hari-hari seterusnya. Saya Hafizah Zaman Dan saya Nala Huda. Kita jumpa lagi.